Salam sejahtera semua pelajar saya. Dua lambda. Okay. So hari ni kita termasuk tajuk baru, algoritma. Saya nak awak buka buku teks, muka surat 38. Okay. So untuk algoritma sebenarnya kita dah belajar tingkatan 1 tahun lepas. Okay. Kalau kamu ingat, macam-macam kita kaitan dengan algoritma kita dah belajar secara basicnya. So ini lanjutan daripada tingkatan 1. Okay. So hari ni kita masuk sikit berkaitan dengan tajuk algoritma. Okay, algoritma ni benda yang biasa yang kamu lakukan selalunya berkaitan dengan inilah kehidupan seharian kamu. Okay, kalau kamu tengok benda-benda algoritma ni berlaku di sekeliling kita. Contohnya macam kita tengok gambar ni, F1, Formula 1, dia pemandunya dia duk pusing-pusing ulang-ulang dalam litar kan. Berapa lap, berapa kitaran dia. Kalau kata 100 kali, so 100 kalilah dia pusing dalam pusingan litar tersebut. Okey, begitu juga dengan traffic light. Okey, traffic light kat jalan raya, benda tu duk ulang-ulang, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau. Dia sentiasa berulang-ulang. Okey. So, apa yang katakan algoritma? Algoritma ialah salah satu langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Okey. Oleh itu, algoritma terdiri daripada satu siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Okey, langkah 1 pergi kepada langkah 2, pergi kepada langkah 3, keempat dan juga outputnya. Okey. So untuk ni dalam perkomputeran, seorang pengatur cara perlu membangunkan algoritma untuk mengarahkan komputer menyelesaikan satu tugasan. Langkah ini dilakukan pada peringkat awal sebelum pembangunan atur cara yang menggunakan bahasa pengaturcaraan. Dalam proses ini, pengatur cara tidak perlu mengetahui tentang cara komputer akan melaksanakan arahan yang diberikan. Semasa pembangunan algoritma, aspek-aspek penting bagi masalah atau tugas yang perlu diselesaikan harus dikenal pasti dan dipertimbangkan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okey, ni contoh aktiviti seharian yang kita ada algoritma. Peraturan yang wajib diikuti semasa menggunakan jalan raya, membakar kek, menanam pokok dan lain-lain lah. Lain-lain ni contohnya mengisi minyak, cara mengisi minyak petrol kan. Lagi apa? Cara memakai baju ataupun membasuh baju. Okey, itu semua ada langkah demi langkah. Okey. Itu kita dah cerita daripada tingkatan 1 itu. Kesemua ini ialah algoritma dan peraturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan satu masalah dan menghasilkan output yang diingini. Jadi kita tengok contoh. Okey, kat sini kita masuk struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, cuba tengok dekat imbas kembali tu. Semasa di tingkatan 1, kamu telah belajar jenis-jenis kawalan, iaitu kawalan pilihan tunggal, kawalan pilihan dui pilihan, struktur kawalan pelbagai pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. So, untuk tingkatan 2, dimasuk satu lagi struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, bersarang. Macam mana yang katakan bersarang ni? Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Satu struktur kawalan bersarang berlaku apabila kejadian satu struktur kawalan diikuti dengan kejadian satu struktur kawalan yang lain. So maksudnya dalam satu
struktur kawalan tu ada struktur kawalan yang lain. Dia ada satu loop atau satu, kemudian dia digabungkan dalam satu algoritma. Dalam satu struktur kawalan dia. Dalam satu struktur kawalan pilihan, besaran struktur kawalan pertama akan menyebabkan struktur kawalan kedua terbenam bermula. Dalam keadaan ini, struktur kawalan kedua akan dilaksanakan sehingga tamat dahulu. Baru diikuti dengan struktur kawalan pertama hingga tamat. Okey, contoh kat sini, buat kek lapis Sarawak. Okey, Rajah 2.3. Mula cari kedai kek, masuk ke kedai kek. Jika ada kek lapis, semak corak kek lapis. Jika menarik, beli. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Jika tidak, keluar daripada kedai kek. Okey. Mari kita tengok. Ni dia kata bersarang ni. Maknanya dia selesaikan satu, baru boleh pergi satu lagi langkah. Cari kedai kek. Masuk kedai kek. Ada kek ke tak ada? Kalau ada, cari. Kalau tak ada, terus keluar. Tengok. Ada kek lapis Sarawak. Kalau tiada, terus keluar. Kalau ada, tengok juga corak tu menarik ke tak menarik. Okey, kalau ikut ni lah, menarik ke tak menarik. So, menarik. Kalau menarik, beli. Kalau tidak menarik, terus keluar pada kedai. Okey, tu contoh dia. Struktur kawalan pertama mesti dipenuhi supaya struktur kawalan kedua dapat dilaksanakan. Maksudnya kat sini, mesti ada kek tu kedai. Mesti ada kek tu dalam kedai tu. Kalau tak ada kedai, tak ada kek dalam kedai tu, automatik dia terus keluar. Okey. Struktur kawalan pertama mesti dipenuhi supaya struktur kawalan dua dapat dilaksanakan. Okey. So kat sini, yang pertama dia tanya, loop yang pertama ataupun struktur kawalan yang pertama, kek lapis Sarawak tu ada ke tak ada? Kalau ada, baru pergi pada yang kedua. Corak dia menarik ke tak menarik? Okey. Awak tak boleh pergi ke kedai kek, terus tanya, terus cari menarik atau tidak kek. Sedangkan kek tu tak tentu ada ke tak ada dalam kedai tu. Okey, tu contoh dia. Okey, ini yang contoh seterusnya. Contoh yang kedua. Penentuan sama ada integer ialah positif, negatif ataupun sifar. Katakan integer x perlu diuji. Jika x kurang daripada kosong, maka integer akan jadi negatif. Jika lebih, akan bertanda positif. Dan jika x sama dengan kosong, maka integer adalah sifar. Okey, prosedur kod dia. Mula, isytihar pemboleh ubah x dan tanda, baca x, tengok x. Jika x kurang daripada kosong, tanda. Jika x sama dengan kosong, sifar. Jika tidak, okey, macam ni. Baca x. Jika x kurang kosong, terus katakan x sama dengan 5. Okey, jika x dibaca negatif 5 adalah kurang daripada kosong? Tidak. Jika tidak, dia terus ke sini. So, x sama dengan kosong? Tidak juga. Dia terus ke sini. So, x tanda dengan positif. Maknanya, 5 adalah positif. Contoh kalau x sama dengan kosong. Masukkan x. Baca x. X kosong. X kurang daripada kosong? Tidak. Tidak, dia terus ke sini. Okey, terus ke sini. X sama dengan kosong. Betul. Betul, turun ke bawah. Ya. Dan tanda dengan kosong. Katakan x sama dengan negatif 2. X kurang daripada kosong. Betul?
Ya. Ya terus tanda negatif 2. Sini kosong. Sini. Macam tu. Okey. Ni macam ni. Kalau tak faham tolong tanya Nanti boleh kita bincang dalam WhatsApp nanti. Okey. Setakat tu boleh faham tak? Okey, untuk aktiviti 2.1 saya nak awak buat dalam buku latihan. Okey, latihan. Buat dalam buku latihan. Ni senang je ni. Ikut je macam contoh yang integer tadi. Okey. Cuba buat ini. Menulis sudut dan melukis carta alih. Okey, kat sini dia kata, anda ketua sekumpulan jurujual sebuah syarikat pemasaran. Okey. Pada akhir bulan yang kena mengira komisen setiap jurujual. Okey, kurang daripada RM400, komisen 7%. Kurang daripada 750, 10. Kurang daripada 1000, 12.5%, dan atas 1000, 16%. Okey. So, buat sudut kod dan juga carta alih berpandukan masalah ini. Okey, awak boleh rujuk semula berkaitan contoh 2.1 ni. Lebih kurang macam ni juga. Okey, boleh selesaikan dan buat dalam buku latihan, nanti kita akan bincangkan. Okey. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.